Baiklah, kembali bersiaran di Malaysia hari ini seperti yang kami kabarkan sebentar tadi, di mana kami bawakan kepada anda untuk edisi hari ini 21 Mac, di mana disambut sambutan Hari Sindrom Down sedunia, dan di set kami juga dibawakan ibu dan juga mereka yang berdepan dengan sindrom Down. Dapat saya kenalkan di sebelah kanan saya, adik Mujahid Abdul Ghani. Assalamualaikum. Sehat? Ya, baik. Dah makan belum? Dah. Makan apa? Mi tadi kat luar? Wow. Dan juga ibunya, Puan Azia Muhammad Saad. Dan di sebelah sana, adik Hani Nur Alia Anwar. Assalamualaikum. Sihat ke? Adik Hani umur berapa? Ha? 7, 7 tahun. Okey. Dan juga ibu, nak panggil Hani ke nak panggil Alia? Hani. Oh, nak abang panggil Hani? Okey. Hani dan juga ibunya Hairun Nizah Abdul Syukur. Selamat datang semuanya. Okey, saya nak tanya kepada Puan Aziah lebih dahulu. Puan Aziah melahirkan Mujahid pada usia berapa, Puan? Saya lahirkan Mujahid pada umur 31 tahun. Mujahid anak yang keberapa? Anak yang kedua daripada 4 adik-beradik. Daripada 4 adik-beradik. Jadi masa dari segi proses kehamilan itu ada sebarang kelainan ataupun simptom-simptom yang tak diketahui oleh mereka di luar sana. Kita tak tahu apa maknanya saya lahir tu masa di labor room lah. Kita tahu dia doktor dan nurse cakap baby down. Saya tanya mengapa dengan baby saya. Lepas tu dia orang senyap dan dia kata dari segi fizikal nampak anak tu down. Tapi jangan risaulah puan, jangan risau. Jadi memang masa tu lah baru tahu. Okey. Dan Puan Hairun bagaimana? Pada usia berapa melahirkan Hani? Pada usia 32 tahun. Ni anak pertama daripada 2 pregnancy lah. Okey. So masa lahir baru tahulah yang Hani. Baru tahu. So masa proses mengandung scan semua tak ada nampak apa-apa lah, just normal. Cuma satu yang dia daripada saya scan daripada awal sampai lahir dia tak pernah tunjuk muka dia lah. Always dia punya tutup. Tapi selalunya kalau dalam kandungan masa kita scan tu memang boleh dapat kesan muka tu, memang boleh kesan juga. Setengah-setengah tu dapat kesan dari awal lah, sebab ada dia punya ciri-ciri dia yang mungkin batang hidung dia tak ada, mungkin short, dia punya neck neck dia rendah, pendek. So macam dia masuk kandungan yang ke 3 bulan, doktor kata okay, everything semua tak ada nampak ciri Down syndrome. Tapi masa kelahiran tu nampak, baru tahulah. Saya nak tanya perasaan dan juga bagaimana penerimaan anda ibu berdua bila mana berdepan dengan situasi dikabarkan oleh doktor, okey puan, anak puan Down syndrome selepas ini. Tapi Eddie Iskandar ada seseorang juga, satu buah keluarga juga yang dikenalkan. Tentang ibu dan juga bapa yang memperolehi anak Down syndrome ini, pastinya perasaan samalah bila mendapat kabar. Okey, saya nak perkenalkan di sebelah saya ni, sebelah kiri saya Dr. Asrul Abdul Wahab. Beliau adalah President Parent Support Group Kiwanis Down Syndrome Foundation di Petaling Jaya, dan isterinya Dr. Izura Madiana, dua-dua doktor. Hebat dua doktor. Dan ini yang pengacara ketiga kita ni, namanya Ahmad Iyad Ghazi, berusia 3 tahun. Panggil apa Iyad dah? Iyad tengok kamera. Tu Iyad macam tu. Tak nak. Okey. Dan katanya kalian ini mengikuti program intervensi awal ketika seawal usia 2 bulan ya. Okey, ini anak ketiga daripada 4 orang. Dan yang istimewanya kalian dua-dua ni adalah doktor. Sebagai doktor ni bagaimana melihat Down syndrome ini? Mungkin Dr. Izura. Alamak, mikrofon dengan ni. Kita ambil mikrofon ni. Lupa mic. Okey, ambil ni. Okey, tu bagi pengacara kecil kita. Okey. Sebenarnya walaupun telah mempunyai ilmu mengenai Down syndrome tapi bila menerima kelahiran anak yang ketiga yang mempunyai Down syndrome, kami seperti ibu bapa lain jugalah mengalami orang kata keadaan yang terkejut. Pernah mengalami ada satu masa tu keadaan yang sangat depressed
ya. Tapi alhamdulillah dia sebalik sokongan yang diberikan oleh ahli keluarga lain dan rakan-rakan, kita mula bangkit. Bangkit dan seperti ibu bapa lain cari ilmu walaupun dah tahu apa itu Down syndrome, tapi kita nak tahu apa yang kita boleh buat untuk anak kita, apakah prospek dia di Malaysia ni, mana nak dapatkan program intervensi awal dan sebagainya. Okey, adakah kalian ataupun doktor buat saringan awal untuk mengenal? Tidak, sebab saya melahirkan dia, mengandungkan dia umur 33 tahun. Okey. Sepanjang proses kehamilan tu tak ada masalah apa-apalah, kecuali masa usia kandungan 32 minggu. Bila ultrasound menunjukkan dia punya tangan humerus tu agak pendek berbanding dengan perkembangan perut dan kepala dia. Okey, maknanya dari segi tengok ni je lah, scan sajalah nampak dari segi fizikal tu berbeza. Agak berbeza. Tapi sebelum tu okey, tak ada masalah. Cuma 32 minggu tu baru dapat kesan. Tapi sebab masa tu bulan puasa lagi pun. Mungkin sebab perkembangan dia tak seiring. Mungkin sebab puasa dan sebagainya. Jadi kami tak expect apa-apa lah. Okey, baik. Dan sebagai suami yang juga seorang doktor, bagaimana penerimaan? Mungkin ibu yang melahirkan tu lebih terkesan lah. Ayahnya bagaimana? Sama juga sebenarnya. Tetapi bila dapat berita kata ia mungkin mempunyai sindrom Down pada waktu itu, saya dah bertekad kata tak apalah, sindrom Down pun tak apa, asalkan dia masa tu sebab Iyat ni dia macam lepas dilahirkan dia terpaksa dimasukkan ke NICU kerana kandungan gula dia kurang, jadi dia punya pernafasan tak betul lah. Okey. Jadi terpaksa dimasukkan di NICU. Jadi saya kata tak apalah, Iyat ada sindrom Down pun tak apa. Kita akan cuba besarkan dia sebagaimana anak-anak yang lain lah. Okey, mereka ni yang antara yang menerajui kumpulan sokongan. Pak Cik pinjam kejap ya. Okey, Iyat conteng kat sini. Lukis. Okey, sementara kita sembang tu, pastinya saya nak tanya. Saya tertarik dengan Mujahid ni banyak Mujahid ni banyak cerita sebenarnya Puan Azhar. Kalau dari segi pembesaran Mujahid ni bagaimana? Ada cabaran dan juga cara dia tu mungkin berbeza dengan anak-anak yang lain, diberi perhatian yang lebih. Bagaimana Puan Azhar membesarkan Mujahid? Sebenarnya tidaklah diberi, kami memaksa dia juga ikuti juga di Kiwanis. Mana doktor dah besar dengan saya, maknanya anak dia kena layan sama dengan anak biasa. Dia tidak kata ada orang kata nak kena bagi perhatian lebih ke, tidak. Maknanya kalau salah, dendaan tetap diberi. Kalau dapat dia buat bagus, ganjaran kita beri. Sama dengan budak normal. Dari segi emosi dia bagaimana? Mungkin kalau kita ada setengah mudah tersentuh, tersentak kalau kita marah dia lebih atau bagaimana? Itu perkara biasa. Ya. Itu perkara biasa. Maknanya memang mereka lebih, satu lagi dia ni sensitif. Tapi kita layan sangat nanti, lagi dah naik kepala. Dengar tak Mujahid? Mujahid sensitif ke? Betul. Okey, Puan Hairun pula bagaimana membesarkan Hani? Dia tampaknya boleh memahami apa punya persoalan, dan juga kalau kita tanya dia kan apa khabar, berapa umur dia, 7 je, so bagaimana fizikal dan juga dari segi perkembangan intelektual dia? Semasa saya mendapat dia, dia punya kelahiran dia melalui caesarean. Development dia seperti normal. Dia punya berjalan dia 1 tahun 6. Dia tak ada, yang saya bersyukur sangat, dia tak ada critical illness lah. Dia tak ada jantung, dia dapat menyusun macam biasa. Menyusun badan macam biasa, tak nampak yang dia tu. Perkembangan intelektual dia bagaimana? Macam kanak-kanak umur 2 tahun, 3 tahun dah mula petah berbicara. Alhamdulillah dia punya speech dia cepat jugalah. Sebab saya banyak campurkan dia dengan kanak-kanak normal. Di Kiwan ni saya sampai umur 4 tahun saja. Sebab saya nampak dia lebih cepat pada normal. Better hantar ke? Saya terus hantar ke normal tadika yang biasalah. Dari situ saya nampak dia punya speech dia banyak improve. Even cikgu pun cakap, wah Alia punya speech dah banyak 2 words, 3 words kan. Sebab dia mix, memang nampak sangat beza. Dia bawa diri dia. Hani tak pergi sekolah hari ni. Kenapa? Tapi ada salah. Apa? Ada salah dari Batuta. Sekolah apa tu? Batuta, darjah 1, Batuta. Batuta. Sekolah Rendah Islam Integrasi Puncak Jalil. Wah. Nama kelasnya? Nama kelas dia. Batuta. Mujahid? Apa hobi Mujahid?
Nyai dah habis lah. Dah habis sekolah dah. Habis sekolah dah. Mujahid kabarnya suka ke surau. Azan ke macam mana? Memang setiap kali masuk waktu semayang Mujahid wajib ke surau. Okey. Ya dah. Ya go Didik wow. Ni didik wow. Mampat. Maksudnya apa tu puan? Ni mampat. Imam nombor 4. Alhamdulillah. Banyak ni imam surau Mujahid. Imam nombor 4. Good. Good. Apa? Sebab dia rajin pergi surau. Maknanya setiap waktu kalau dia ada macam ada masa dia memang dia dengar azan memang ke surau lah dia. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lah. Maknanya saya sebenarnya dia duduk di rumah saja. Saya tak bawa pergi mana lah. Maknanya dia setiap waktu tu dijagalah. Dan maknanya dia tak, orang kata pada saya bukan untuk biasa dia boleh bergaul dengan masyarakat, boleh berdikari, boleh menguruskan diri dia. Alhamdulillah untuk saya lah. Mungkin orang kata kau tak kerja ke, tapi pada saya tak. Maknanya dia pergi ke surau tu. Mungkin puan ada sedikit kesangsian untuk melepaskan Mujahid bekerja. Bagaimana maksudnya bekerja ringan-ringan dan sebagainya dari segi itu bagaimana? Boleh, maknanya memang kalau kita bagi dia bekerja, biasanya parent di Kuala Lumpur ni agak payah sikit. Sebab dengan jalan jamnya, dengan keadaan hidup penerimaan dia. Tapi memanglah kalau kita kalau dalam saya seorang guru juga. Jadi makna sini dalam integrasi kita nakkan supaya anak itu boleh mengurus diri, boleh berdikari dan boleh bersosial. So maksudnya Mujahid tak pernah bergantung langsung kepada adik-beradik yang lain dan juga termasuk Puan Azia diuruskan sendiri dia dirinya. Urus sendiri. Maknanya dia boleh urus sendiri, dia boleh maknanya kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat dia boleh pergi sendiri, tak payah kita payah hantar. Dia boleh pergi. Sebab kebetulan dekat surau dekat, lepas tu masjidnya dia nak pergi tu dekat. Jadi dia pergi sendiri. Boleh diuruskan diri. Hani pun sama. Maksudnya dia diuruskan dirinya sendiri. Saya banyak daripada independence lah. Bye-bye kawan-kawan. Seronok dia. Tengok TV. Apa? Sasha. Bye-bye Sasha. Okey, Eli. Okey, maknanya mereka ni ada potensi untuk berdikari juga ya. Okey, kita bercakap tentang kumpulan sokongan ibu bapa terhadap anak-anak Down syndrome ini. Jadi kalian ni kira saling kenal mengenalilah. Ya, dan Dr. Asrul selaku presiden, apa yang diberikan dalam kepada mereka ni dan bagaimana seorang ibu ataupun seorang bapa tu ataupun keluarga tu kalau tahu tentang mendapat anak Down syndrome, bagaimana mereka nak mendekati kalian dan apa yang mereka dapat daripada kumpulan sokongan ini? Sebenarnya kami berkongsi, kalau yang pada peringkat awal tu mungkin kita berkongsi dari segi emosi. So kita bagi tahulah kalau anak sindrom Down ni sebenarnya mereka ni mempunyai, jangan risau, mereka mempunyai potensi untuk berkembang sebagaimana kanak-kanak tipikal yang lain. Walaupun perkembangannya mungkin agak lambat berbanding kanak-kanak tipikal, tetapi mereka akan mencapai macam milestone yang sama dengan kanak-kanak tipikal walaupun agak lewat. So maksudnya dia boleh berjalan, dia boleh bercakap, dia boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti mana kanak-kanak tipikal yang lain. Cuma kita kena bagi peluang lah kepada mereka untuk develop dia punya kemahiran-kemahiran tersebut. And then kita juga berkongsi dari segi maklumat untuk dari segi terapi yang baik, di mana boleh dapatkan terapi yang bagus untuk anak-anak ini. Dan juga kita berkongsi juga maklumat dari segi kalau ada masalah kesihatan, anak-anak ini macam terpaksa dimasukkan di ward ke apa kan, kita cuba berikan sokongan, cuba dapatkan bantuan. Kalau perlukan bantuan kewangan, kita cuba dapatkan sedikit bantuan kewangan untuk keluarga-keluarga tersebut lah. Okey, dan bila bercakap tentang perkara-perkara yang perlu diberikan kepada anak-anak yang Down syndrome ini, kepada ibu bapa tu sendiri, adakah ada sokongan dari segi, sebab tak semua orang boleh menghadapi ni dengan jangka masa sekejap kan. Doktor mungkin sebab pemahaman dan ilmu yang ada, tapi mungkin ada yang tak boleh terima dan tempoh tu agak lama. Adakah intervensi itu juga diberikan kepada ibu bapa? Itu agak sukar sikit, tapi dia sebenarnya berbalik kepada ibu bapa tersebut juga. Mereka memang kena menerima, cuba untuk menerima dan move on. Maksudnya kena pandang ke hadapan lah untuk kebaikan anak tersebut lah. So maksudnya dia tak boleh simpan terlampau lama. Kalau disimpan terlampau lama, nanti dia akan
mengganggu dia punya program intervensi awal tu, yang menyebabkan perkembangannya jadi agak lambat lah. So, lagi cepat kita terima tu, lagi cepat kita akan bergerak ke hadapan untuk mendapatkan rawatan terbaik untuk anak. Dr. Izura, anda bagaimana? Doktor ada jelas tadi kita terkesan juga, tapi adakah mungkin sebab pengetahuan ataupun pengalaman sebagai doktor tu buatkan dapat mengendali atau menguruskan perasaan tu dengan lebih ini cepat? Itu ada juga betulnya, tapi saya rasa yang paling penting, especially the first few months tu, yang sokongan daripada keluarga dan juga rakan-rakan, dan di mana masa tu saya membuatkan carian di internet, bertemu dengan kumpulan sokongan yang berada di Facebook seperti Bunga-Bunga Syurga. Di situ saya jumpa dengan Puan Hairun. Bunga-Bunga Syurga? Bunga-Bunga Syurga. Itu khas kumpulan sokongan untuk ibu bapa yang punya anak sindrom Down. Lepas tu masa saya bekerja, saya dipertemukan pula dengan Puan Aziah dan Mujahid. Jadi bila kami berjumpa dengan ibu bapa yang lain, sedikit sebanyak pengalaman mereka tu kami jadikan panduan untuk kami. Okey, jadi maksudnya pengalaman tu penting lah sebenarnya, kita nak berkongsi dari segi pengalaman dan sebagainya. Banyak pertukaran pengalaman, perkongsian pengalaman dan sebagainya. Mungkin saya nak tanyakan Puan Aziah selepas ni, tapi apa-apa kita nak berkongsi dulu sebuah bingkisan mengatakan bagaimana sebuah keluarga ini dalam mereka membesarkan anak-anak yang punya sindrom Down. Saksikan bingkisan terlebih dahulu. Melihat telatah adik Muhammad Syukur Syukri ini, seperti tiada bezanya dengan kanak-kanak normal yang lain. Namun di sebalik kerayangan itu, terpalit kisah duka yang meruntun jiwa kedua ibu bapanya apabila dia dilahirkan sebagai kanak-kanak istimewa. Mengimbau kembali sewaktu melahirkan anak syurga ini, ibunya Hamidah Tahyudin tidak menduga akan dikurniakan bayi yang mengidap penyakit sindrom Down ini. Lebih menyedihkan, teriakan kelahirannya itu disusuli rasa hiba apabila pemata ini turut disahkan mengidap penyakit jantung berlubang. Masa tu tunjuk baby, memang baby is very small. Tapi bila dah doktor cakap okey, anak puan ni, dia kata anak puan ada macam bunyi. Dia kata bunyi ni mungkin ada jantung berlubang. Dia cakap okey lah. Masa tu memang dah kita relax je lah. Walaupun memang tak boleh nak percaya kan anak tu jantung berlubang tu kan. Lepas tu puan dia kata anak puan ni, dia kata kita panggil, dia kata anak istimewa lah. Masa tu lah terduduk, masa tu tak boleh nak kata apa, masa tu lah balik je katil, dah nangis dah semua, dah tak ambil anak dah. 2 hari tu tak ambil. Lepas 2 hari tu, dan balik rumah, kelang kabut pasal kesihatan dia. Sebab dia ada kuning dia dalam masa sebulan juga. Lepas tu, lama lah bila kuning masuk warded dekat Putrajaya, lepas tu keluar pergi IJN, memang on off masuk ward. Setelah adik Muhammad Syukur mencapai usia setahun 7 bulan, dia menjalani pembedahan jantung bagi memulihkan kesengsaraan yang dialaminya. Menjaga anak istimewa pilihan ilahi ini menuntut erti kesabaran buat Syukri Muhammad sekeluarga. Memang susah lah nak jaga dia. Bukannya susah jaga dia. Challenge lah, satu cabaran yang besar. Satu cabaran yang amat besar pasal budak Down syndrome ni dia lembik. Lembik, dia punya apa ni? Bowel system, usus dia tidak gini. Jadi mengambil masa yang lama lah bagi the family, especially my wife lah. Nak adapt macam mana nak jaga anak istimewa begini. Bagai jatuh di tipe tangga, kecekalan pasangan suami isteri ini sekali lagi diuji apabila anak bongsunya disahkan mengidap penyakit acute lymphoblastic leukemia ketika berusia 7 tahun. Sebelum dia disahkan leukemia tu, dia demam 2 minggu. Jadi demam tak baik semua, kita bawa ke hospital, jumpa doktor kata buat test darah lah. Bila test darah tu dia kata ada kelainan dalam darah kita pun tak sure lagi apa benda kan. So dia bawa pergi hantar ke Putrajaya.
Putrajaya treat rawat dia punya pasal dia punya hati dan limpa bengkak. Jadi sebelum apa-apa dia treat itu dulu 2 minggu di Putrajaya. Yang minggu ketiga itu barulah dia hantar sampel darah ke HKL, confirm apabila HKL kata confirm leukemia, baru dia hantar ke HKL. Namun, siapa sangka kanak-kanak kelainan upaya ini berjaya dipulihkan daripada penyakit kanser yang dialami setelah menjalani tempoh rawatan yang panjang. Pada Mei lalu, tiba saat menggembirakan buat mereka sekeluarga apabila doktor mengesahkan anaknya yang berusia 11 tahun ini bebas daripada leukemia. Semoga keluarga ini terus cekal dan dipermudahkan urusan untuk menempuh hari-hari mendatang. Ada yang kata yang sama. Okey, itu dia antara sedikit bingkisan yang kami kongsikan bersama anda bagaimana sebuah keluarga ini begitu utuh dan teguh untuk membesarkan seorang anak yang berdepan dengan pertamanya sindrom Down dan yang keduanya berdepan dengan kanser darah. Baiklah, saya nak bertanya kepada Puan Aziah dalam mendepani kerenah masyarakat bila mana mempunyai anak yang sebegini, bagaimana? Adakah semuanya menerima dan dikabarkan ada yang hantar surat layang pun ada? Kalau Pak Puan ceritakan sedikit. Okey. Maknanya memang kalau dari segi masyarakat lah. Pertama sekali kita betul bila keluarga menerima, alhamdulillah, maknanya tak ada masalah. Tapi bila kita nak berdepan dengan masyarakat, sebab memang murid anak-anak ni memang kita kena depankan masyarakat. Itu ada sekolah integrasi. Di mana murid bergaul dengan dalam masyarakat kecil, kemudian dia akan pergi ke masyarakat besar. Jadi kalau di sekolah sendiri tak dapat buat integrasi, agak payahlah murid ni akan diintegrasikan ke masyarakat. Jadi memang saya pernah terimalah surat layang mengatakan soalan macamlah mujahid ni menjatuhkan maruah keluarga. Tapi sebenarnya pada saya tak terima benda itulah. Macam mana Puan nak berdepan dengan satu keadaan sedemikian? Bagaimana berdepan? Masalah Allah ada lagi manusia seperti ini. Masalah kadang-kadang kita tekan perasaan kita, kita mengadu dengan Allah. Kalau mengadu dengan manusia memang kita sakit hati. Kalau mengadu dengan Allah, insya-Allah Allah akan baiki hati kita dan insya-Allah maknanya saya biarkan juga, maknanya biar mujahid berdepan dengan masyarakat. Walaupun jauhnya sekalipun. Supaya akhirnya nanti masyarakat akan terima dia seadanya. Dia terima dia seadanya, insya-Allah lah. Maknanya sekarang ni mujahid boleh. Memang kita laruhkan juga, maknanya biarlah dia bersama-sama dengan masyarakat, dia bergaul dalam masyarakat. Sebab itu yang kita, bukan maknanya orang yang bagi surat layang ke apa, bukan benda tu yang dia, kemungkinan bukan anak tak kena, tapi cucu dia, saudara mara dia akan berdepan dengan benda tu. Puan Hairul, kekuatannya bagaimana Puan Hairul untuk berdepan khasnya dan membesarkan Hani satu halah, dan lagi untuk berdepan dengan keadaan ialah sekeliling ni, moral support kepada masyarakat ni bagaimana? Pada saya selalu exposekan diri dia lah to masyarakat kan. Walaupun masyarakat segelintir masyarakat memandang serong dekat dia, tapi saya selalu think positif saja. Maknanya dia Down syndrome ni boleh pergi jauh juga. Itu selalu semangat saya nak dia bergaul dengan budak-budak normal seperti budak-budak yang biasa juga. Kita jangan, kadang-kadang kita yang ada anak Down syndrome ni selalu dia kita pula yang jadi down, kita yang jangan sensitif sangat diri kita dengan masyarakat ada segelintir macam tu. So kita jangan sensitif sangat lah. Whatever yang masyarakat berkata kan, tinggal kalau kita exposekan dia, kita sendiri yang kena masuk dalam masyarakat. Baru jangan kita di situ yang menyisihkan diri kita. Jangan. Mujahid ramai kawan tak? Ni Wow, surau. Didik Wow, Mahmud. Oh, ramai kawan dia Mahmud. Semua orang surau Imam nombor 4. Puan setidak-tidaknya orang surau kat dia kan. At least dia sejuk kot mak dia. Ni good, wow. Makan, minum. Jahit. Jahit. Mahmud, ayah.
Okey. Mujahid ni merupakan yang selalu membantu di Surau Ibnu Sina Hospital UKM tiap-tiap hari Jumaat. Jadi di situlah kami pun kenal dengan dia kat situ sebenarnya. Inilah bunga-bunga syurga yang dikatakan. Sejuk tengok dah. Selalu berada di saf depan. Saf depan Saf depan. Imam nombor 4. Kan? Kita ni duk tolak-tolak orang surga depan. Betul. Ini saf depan ni. Okey, akhir sekali dah. Bagaimana nak mendapatkan ataupun kalau yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut tentang kumpulan sokongan ni, doktor? Sebenarnya banyak. Satu di Kiwanis Down Syndrome Foundation. Kita memang ada website Kiwanis lah. Kalau type Kiwanis tu dapatlah dia punya tu. Dalam tu pun ada maklumat berkenaan kita punya kumpulan sokongan. Kedua, kita juga ada Persatuan Sindrom Down Malaysia. Di sana juga kita boleh dapatkan kumpulan sokongan tersebut. Ketiga, macam di Facebook tadi kita ada bunga-bunga syurga. Bunga-bunga syurga Ya, Facebook. Okey, baik. Tapi yang kalau yang ni memang kumpulan tertutup lah. Untuk grup tertutup lah maksudnya dalam yang bunga-bunga syurga ni. And then ada lagi lah sebenarnya yang kita boleh cari lagi. Selalunya kalau di hospital di mana anak-anak tu pergi follow up, di hospital kita boleh bertanyakan pada doktor sama ada tak kumpulan sokongan di situ. Kebiasaannya ada. Baik, Ya. mudah-mudahan. Kita harap anda dapat sebanyak mungkin maklumat dan kalau ada dalam kalangan ahli keluarga, saudara mara yang mungkin tak tahu nak pergi ke mana bila bercakap tentang anak ataupun siapa yang mengidap Down Syndrome ini, anda boleh hubungi pihak mereka ini. Ini antara lain Kiwanis Down Syndrome Foundation National Centre di Facebooknya, dan satu lagi yang disebutkan bunga-bunga syurga tu memang boleh join lah ya. Bunga syurga ni sebab dia kumpulan tertutup jadi dia kena berkenalan dengan orang yang berada untuk dimasukkan. Okey, baik. Down syndrome saja. Kita menerima Down syndrome saja. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Asrul, terima kasih Dr. Izura. Iyat, terima kasih ya. Iyat tidur ke dekat belakang. Bobo boy. Mana Bobo boy? Bobo boy. Wah. Kita kena tunjuk trailer Bobo boy lah lepas ni Lepas ni tunjuk bagi semangat pada Iyat juga. Terima kasih juga kepada Puan Hairun Nizam bersyukur. Adik Hani, terima kasih. Sama-sama. Okey, Puan Azia, terima kasih sudi bersama kami dan juga Mujahid Imam nombor 4. Terima kasih. Lepas ni nombor 1 InsyaAllah. Okey, baiklah, kita dah berehat seketika dan semanya selepas ini kita akan berbicara juga berkaitan dengan bagaimana sebenarnya untuk mengesan emosi anak OKU ini daripada gelang yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Semuanya selepas ini di Malaysia.